Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi bersama-sama dengan Ustazah Farida di dalam kelas tafsir. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat. Pelajaran kita pada hari ini ialah Surah Al-Alaq. Dan seperti biasa, sebelum kita mulakan pelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semua orang dah bersedia untuk belajar? Jom kita teruskan pelajaran kita. Surah Al-Alaq merupakan salah satu surah di dalam juz 30. Al-Alaq bermakna segumpal darah. Surah Al-Alaq ini merupakan surah yang ke-96 dan mengandungi 19 ayat. Ia juga dikenal sebagai surah Makkiyah. Surah Al-Alaq ialah surah Makkiyah. Masih ingat lagi tak? Surah Makkiyah bermakna ianya diturunkan di Mekah. Murid-murid, surah Al-Alaq ialah surah yang istimewa kerana di dalamnya terkandung wahyu pertama yang diturunkan, yakni 5 ayat pertama. Jadi ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah ayat Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya diturunkan di Gua Hira. Jadi, apakah 5 ayat pertama itu? Ya, ini dia ayat pertama, 5 ayat pertama yang terkandung di dalam surah Al-Alaq. Soalan yang kedua, di manakah Gua Hira? Baik murid-murid, Gua Hira terletak di Mekah. Ini ialah gambaran Mekah pada zaman dahulu. Ini Kaabah dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk Mekah. Kemudian di belakang sana ada Gunung Ganang dan Bukit Bukau. Jadi di antara rumah-rumah ni ada rumah Nabi dan pada waktu malam Nabi akan pergi ke salah satu bukit ataupun gunung di belakang ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nama tempat ni kawan-kawan, murid-murid semua? Mekah. Jadi di antara Mekah ni, bandar ini dengan kawasan yang bukit-bukit di belakang tu sejauh 2 hingga 3 kilometer. Agak jauh sikit. Jadi yang ini pula ialah Jabal Nur ataupun Gunung Nur. Ini yang tadi ada di belakang kota Mekah tadi tu. So Gua Hira dia terletak di atas Jabal Nur. Jadi Nabi kena jalan agak jauh sikit, kemudian mendaki barulah sampai ke tempat yang biasa Nabi duduki di malam hari untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ialah Gua Hira. Nampak tempatnya kecil saja, cukup-cukup untuk satu orang saja duduk di dalam sini. Dan yang ini pula ialah gambaran Gua Hira pada waktu malam. Nabi akan bawa pelita supaya tidak terlalu gelap di dalam gua. Jadi, sekarang Ustazah akan ceritakan apa yang berlaku di dalam gua pada suatu hari. Jadi, pada suatu hari ketika malam, sedang Nabi bersendirian di dalam Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan bersuara. Katanya, bacalah. Dan Nabi menjawab, saya tak tahu membaca. Malaikat Jibril kemudian memeluk Nabi dengan kuat. Setelah melepaskan pelukan, malaikat Jibril menyuruh lagi, bacalah. Dan Nabi menjawab lagi, saya tak tahu membaca. Kemudian dipeluknya lagi Nabi dengan kuat dan diarahkan lagi, bacalah. Dan Nabi masih menjawab, saya tak tahu membaca. Kemudian
Malaikat Jibril pun memeluk Nabi untuk kali yang ketiga dan setelah melepaskan pelukan itu, Malaikat Jibril pun membaca 5 ayat dari surah Al-Alaq ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, iaitu yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajar dengan pen ataupun pena. Pena itu pen, murid-murid. Dan yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Jadi Nabi pun berasa sangat takut dan Nabi kelang kabut balik ke rumah, berjumpa dengan isterinya, menggigil-gigil badan Nabi. Apa yang berlaku seterusnya? Jadi isteri Nabi iaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha pun memujuk dan menenangkan Nabi. Beliau menyebutkan semua kebaikan Nabi, iaitu selalu menyambung silaturahim. Nabi juga rajin bersedekah, selalu membantu orang yang lemah, suka memuliakan tetamu dan selalu membela kebenaran. Kata Khadijah radhiyallahu anha, insya-Allah Allah tidak akan menimpakan keburukan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawa Nabi bertemu dengan sepupunya Waraqah bin Naufal yang merupakan seorang alim. Banyak sekali pengetahuan beliau tentang kitab-kitab suci yang terdahulu. Apa kata Waraqah bin Naufal? Kata Waraqah bin Naufal, apabila mendengarkan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mendengar apa yang berlaku kepada Nabi di Gua Hira, beliau berkata, itulah malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sesungguhnya engkaulah Nabi yang ditunggu-tunggu. Maka jelaslah apa yang berlaku di Gua Hira merupakan utusan daripada Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan dengan itu Nabi rasmi dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Pengajaran yang kita dapat daripada kisah tadi murid-murid, yang pertama, asal kejadian manusia adalah daripada segumpal darah. Yang kedua, kita hendaklah membaca untuk menghargai kebesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bila kita menghargai, bermakna kita mensyukuri dan dengan itu secara automatik kita akan lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang ketiga ialah membaca dan menulis sangat penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan murid-murid, oleh kerana surah ini ada 19 ayat, nanti pada ayat-ayat yang terakhir, murid-murid boleh baca terjemahan ayat. Pengajaran daripada ayat-ayat tersebut ialah ancaman neraka yang Allah janjikan untuk orang yang menghalang dakwah Islam. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Ustazah doakan dan Ustazah berharap murid-murid semua dapat memahami dan menghayati pelajaran kita serta dapat amalkan pengajaran yang tadi kita pelajari di dalam kehidupan kita ini. Sebelum berpisah, mari kita bersama-sama membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai kita jumpa lagi pada masa yang akan datang, murid-murid. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.